Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya telah selesai menyiapkan video pembelajaran mikro yang melibatkan pelajar tahun 5 di Surau Sekolah Kebangsaan Pokok Senar Kedah. Dalam video pengajaran ini, saya memilih subjek pendidikan Islam memfokuskan dalam bab ibadah unit 1 iaitu tayamum. Dalam PDBC ini, saya telah menetapkan beberapa objektif, iaitu di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan pengertian tayamum, rukun-rukun dan sunat-sunat tayamum. Yang kedua, murid-murid dapat mengetahui bagaimana tata cara untuk bertayamum serta hikmah daripada tayamum. Secara keseluruhan, murid dapat mencapai kedua-dua objektif dengan baik. Antara kaedah yang diguna pakai dalam pengajaran video ini ialah yang pertama ialah kaedah mencungkil idea. Saya cuba menghubung kaitkan pengetahuan sedia ada murid berkenaan tajuk wuduk dengan tajuk yang bakal dipelajari pada hari ini. Saya cuba memberikan situasi bagaimana mereka hendak berwuduk sekiranya ketiadaan air. Mereka pun berfikir apakah yang mereka perlu lakukan sekiranya ketiadaan air, bagaimana mereka hendak berwuduk. Akhirnya mereka dapat memberi jawapan mereka perlu menggantikan wuduk dengan tayamum. Seterusnya, kaedah menerangkan pula, saya menerangkan satu persatu dengan terperinci apakah maksud tayamum, dalil tayamum, rukun tayamum, sunat-sunat tayamum dan sebab perlunya bertayamum. Proses ini dilihat membantu semua murid, tidak kira sama ada mereka di kalangan pelajar yang lemah ataupun cemerlang. Selepas mana saya menerang, saya pula menyoal mereka untuk memastikan mereka betul-betul memahami apa yang saya terangkan kepada mereka sebelum ini. Kaedah ini bersifat terbuka, yang mana soalan yang diberikan akan mendapat respon daripada murid. Sekiranya murid merespon dengan jawapan yang betul, saya memberikan pujian. Apabila pelajar memberi respon dengan jawapan yang salah, saya cuba membetulkan jawapan mereka dan menerangkan semula supaya mereka betul-betul memahami dengan lebih jelas. Seterusnya, saya menggunakan kaedah mengilustrasikan dengan contoh, iaitu saya menyediakan beberapa keping gambar yang berkaitan dengan tata cara dan langkah-langkah untuk bertayamum. Saya menunjukkan gambar-gambar tersebut kepada mereka untuk menarik minat mereka. Mereka perlu memilih satu gambar, kemudian mereka perlu menerangkan tentang gambar tersebut. Mereka juga perlu membentangkan di hadapan sahabat-sahabat yang lain apakah gambar tersebut dan mereka perlu mengklasifikasikan sama ada gambar tersebut termasuk di dalam rukun tayamum ataupun sunat tayamum. Selain itu, saya juga menggunakan kaedah demonstrasi. Saya memilih untuk melakukan demonstrasi di hadapan murid secara terus supaya mereka nampak dengan lebih jelas bagaimana cara bertayamum dengan betul. Selepas saya berdemonstrasi kepada mereka, saya memberikan mereka peluang untuk melaksanakan aktiviti amali sebagai salah satu cara merasai tayamum dengan betul. Sekiranya mereka melakukan amali dengan cara-cara yang salah, saya akan membetulkan mereka ketika mana mereka melakukan aktiviti amali ini. Seterusnya, saya juga melaksanakan kaedah mengendalikan perbincangan yang mana saya telah membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan dan mereka perlu melaksanakan tugasan di dalam kumpulan. Mereka perlu membincangkan tajuk-tajuk yang saya diberikan kepada mereka di dalam kumpulan. Seterusnya, mereka perlu membentangkan semula di hadapan pelajar-pelajar yang lain. Proses ini menggalakkan kerjasama di antara satu sama lain dan pelajar yang cemerlang dapat membantu pelajar-pelajar yang lemah. Akhir sekali, saya menggunakan kaedah
pengukuhan, iaitu saya menggabungkan kesemua kaedah-kaedah yang saya lakukan semula sebelum ini, iaitu kaedah menerang. Saya terangkan semula secara ringkas apa yang mereka pelajari pada hari ini dan saya menyoal mereka semula untuk memastikan mereka betul-betul faham apa yang saya terangkan. Kemudian saya menggunakan kaedah ilustrasi dengan contoh. Saya menyuruh mereka untuk menerangkan semula, meletakkan gambar-gambar tersebut di dalam klasifikasi yang betul, seperti di manakah gambar ini tunjukkan di dalam manakah gambar ini, sama ada di dalam rukun tayamum ataupun diklasifikasikan di dalam sunat-sunat tayamum. Seterusnya, apabila mereka belajar segala teori-teori berkaitan dengan tayamum, mereka juga perlu melaksanakan amali sebagai salah satu aktiviti pengukuhan supaya mereka betul-betul faham dan tidak mudah lupa apa yang mereka pelajari. Seterusnya, mereka dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka pelajari di dalam kehidupan mereka. Jadi setakat ini saja refleksi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.